Assalamualaikum, Matematik tahun 4. Banding dan susun nombor, nombor genap dan ganjil, pola nombor. Banding dan susun nombor ni cikgu akan tunjuk contoh dan cara je satu. Sebab sebelum ni kita dah belajar kan, cikgu nak ulang kaji sikit je. Untuk banding dan susun nombor, kita tengok contoh ni. Antara Bintulu dengan Sibu, penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Dia bagi nombor 75,141 dan juga 69,711. Okey, yang ni contoh tadi. Soalan tanya nombor mana yang lebih besar, atas ke bawah? Okey, katakanlah kamu tak tahu nak buat macam mana. Lepas tu kamu tak tahu pun macam mana nak baca nombor ni. Okey, mula-mula kamu kena buat macam ni. Kamu kira dulu setiap dua nombor ni ada berapa angka. Okey, yang ni ada 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka. Yang bawah ni ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Maknanya dua-dua nombor ni berada di dalam rumah puluh ribu. Okey, yang ni kan ni kan puluh, ni kan ratus, ribu. Yang ni apa? Puluh, ribu. Ingat tak? Kalau tak ingat, kena ingatlah. Baru senang nak jawab soalan. Okey, bila kita dah tahu dua-dua nombor ni berada di dalam rumah puluh ribu, langkah seterusnya ialah kita tengok nombor di hadapan. Nombor ni berapa? Dan juga nombor ni berapa? 7 dengan 6. Mana lagi besar? 7 ke 6? Mestilah 7 lebih besar daripada 6. Yang ni simbol lebih besar tau. Tak tahu tak apa, cikgu bagi tahu. Okey, maknanya kita dah dapat tahulah nombor mana lebih besar. Nombor atas lebih besar daripada nombor bawah. Sebab depan dia 7. Yang ni 6. Faham tak? Okey, kita tengok contoh yang ini pula. 75,141 dengan 9,711. Katakanlah kamu tak tahu juga nombor-nombor ni berapa nilai dia. Mula-mula kita kena buat apa? Kita kena kira dulu. Ada berapa angka nombor dua-dua nombor ni? Okay, ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Yang bawah ada 1, 2, 3, 4. 4 jangka. Jadi daripada sini kamu boleh tahu tak mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Mestilah yang atas. Betul tak? Sebab dia ada 5 angka. Yang bawah ni ada 4 angka. Bawah ni sampai 1000 je. Yang ni ni puluh, ni ratus, yang ni ribu. Tengok puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Yang atas ni lebih banyak daripada yang bawah. Okey, kita tengok contoh yang ini pula. 13,719 dengan 14,419. Mana yang lebih besar? Atas ke bawah? Okey, mula-mula kita tengoklah macam biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka juga. Okey. Langkah seterusnya ialah kita tengok nombor paling hadapan sekali. Nombor berapa? Yang ni nombor 1. Yang ni pun nombor 1. Alamak, macam mana nak tahu ni? Sebab nombor sama. 1-1. Okey. Kita tengok pula nombor sebelah dia. Yang ni nombor 3. Yang ni nombor 4. Kan ada perbezaan antara nombor 3 dengan nombor 4. Mana lagi besar? Mestilah nombor 4. 4 lagi besar daripada 3. Jadi, nombor yang paling besar antara dua nombor ni ialah nombor bawah 14,419. Okey, sekarang katakanlah yang ni bukan nombor 3 tapi nombor 4. 14,719 dengan 14,419. Macam mana nak tengok nombor besar ke kecil?
Okey, kita tengok. Yang ni 1. Yang ni pun 1. Sama. Tak boleh nak buat perbezaan. Yang ni 4. Yang ni pun 4. Alamak kan? 4 juga. Okey, kita tengok nombor sebelah dia pula. Yang ni 7. Yang ni 4. Ada perbezaan. 7 dengan 4, mana lagi besar? 7 lagi besar daripada 4. Jadi, nombor yang besar ialah nombor atas. Cikgu nak beritahu macam ni. Kalau nombor depan ni sama kan? 1, 1. Tengok nombor sebelah pula. Nombor sebelah pula 4, 4. Alamak, sama juga. Okey, kita tengok lagi nombor kat sebelah dia. 7 dengan 4. Contoh kalau sama juga. 7, 7. Tengok nombor sebelah dia lagi. Sampai belakang kita tengok. Nombor genap. Nombor genap ni nombor yang boleh dibahagi dengan 2. Kalau nombor tu kita bahagi 2, kita akan dapat jawapan dan tiada baki. Bakinya kosong. Contohnya 2, 4, 10, 12. Nombor genap ni semua nombor yang berakhir dengan 0, 2, 4, 6 dan juga 8. Contohnya 10, 20, 32, 52, berakhir dengan 2. Yang ni berakhir dengan 0. Kalau 4, contohnya 44, 64. Nombor belakang dia 4. Ataupun 108, 108, 98. Okey. Yang ni semua contoh-contoh nombor genap. Nombor genap ni nombor yang berakhir dengan 0, 2, 4, 6 dan juga 8. Okey, nombor genap. Semua nombor yang berakhir dengan 0, 2, 4, 6, 8. Okey, sekarang jom kita buktikan yang nombor genap ni boleh dibahagi 2 dan tiada baki. Contohnya, kita ambil nombor 16 lah. 16 bahagi 2. Okey, 16 bahagi 2. 2 darab berapa dapat 16? 2 darab 8 kan? 16. 16 tolak 16, kosong. Tiada baki. Baki dia ialah 0. Jadi, terbuktilah bahawa 16 ni ialah nombor genap. Nombor ganjil. Nombor ganjil ni nombor yang tidak boleh dibahagi dengan 2. Kalau kita bahagi 2 nombor ganjil ni, kita akan dapat baki. Okey, contoh nombor ganjil ialah 1, 3, 7, 9. Okey, sekarang nombor ganjil. Nombor ganjil ni dia tidak boleh dibahagi dengan 2 sebab akan ada baki. Dan juga nombor ganjil ni semua nombor yang berakhir dengan nombor 1, 3, 5, 7 dan 9. Contoh ya, contoh 11. 31. Kalau berakhir dengan 3, contoh nombor 23. 103. Kalau 5, 55, 77, 99, 59. Ni semua contoh nombor ganjil. Okey. Okey, kita dah tahu dah. Nombor ganjil ni semua nombor yang berakhir dengan nombor 1, 3, 5, 7 dan 9 kan? Okey, jom kita buktikan yang nombor ganjil ni bila dibahagi 2 akan ada baki. Okey, contohnya kita ambil nombor 17 lah. 17 bahagi 2 dapat berapa? 17 bahagi 2. 2 darab berapa dapat 17? 2 darab 8 adalah kan? 16.
Okey, ambil 8, 16. 17 tolak 16 akan dapat 1. 1 ni ialah baki. Jadi, betul lah yang nombor 17 ni ialah nombor ganjil. Sebab bila dibahagi dengan 2, ada baki 1. Tak kisahlah baki tu 1 ke, 2 ke, 3 ke. Asalkan baki tu bukan kosong. Maknanya itu nombor ganjil. Kalau baki kosong, itu nombor genap. Tak ada baki. Okey, sekarang kita kelaskan nombor-nombor yang cikgu tunjuk ni kepada nombor genap dan nombor ganjil. Okey, kita tengok nombor 50,204 ni. Hujung dia nombor berapa? Nombor 4 kan? Jadi dia nombor genap. Nombor genap ni nombor apa? Last sekali nombor dia berakhir dengan nombor 0, 2, 4, 6 dan juga 8. Okey, tengok nombor 16,783. Tengok nombor yang last sekali ni, nombor 3. Jadi, nombor 3 ganjil. Nombor ganjil, semua nombor yang berakhir dengan nombor 3, 1, 5, 9, 7. Okey, dapat ya? Sekarang kita tengok yang ni pula. 76,000. Belakang dia nombor 0. Jadi, dia ialah nombor genap. Okey, ini ialah kad pengenalan. Kenapa tiba-tiba tunjuk kad pengenalan? Oh, sebab cikgu nak bagi tahu. Dari nombor kad pengenalan ni, kita boleh tahu tau orang tu lelaki ataupun perempuan. Kalau macam orang Islam, bolehlah kita tahu kan sebab ada binti dengan bin. Kalau macam India dengan orang asli pun ada juga anak lelaki, anak perempuan. Tapi kalau orang Cina, dia tak ada anak lelaki, anak perempuan tu. Macam mana kita nak tahu dia lelaki ke perempuan? Itulah gunanya nombor kad pengenalan. Kita tengok nombor akhir sekali dekat nombor kad pengenalan tu. Yang ni nombor 1. Last ni nombor 1. Kalau ganjil belakang dia ni, maknanya dia ialah lelaki. Kalau genap, macam ni nombor 4, dia ialah perempuan. Siapa baru tahu? Kalau tak percaya, cubalah tengok nombor kad pengenalan ayah dengan mak masing-masing. Kalau mak, mesti nombor belakang sekali tu nombor genap. Kalau ayah, mesti nombor ganjil lah sekali nombor tu. Okey, seterusnya ialah pola nombor. Pola nombor ni ialah satu turutan nombor yang bercorak. Turutan nombor ni sama ada turutan menaik ataupun turutan menurun. Tapi contoh dalam gambar ni dibagi turutan menaik. Ini pola nombor tertib menaik 66. Dan corak dia ialah tambah 6. Daripada satu nombor ni nak ke satu nombor ni kita kena tambah 6. Tambah 6, tambah 6. Faham tak? Contoh lain cikgu bagi. Contoh ya. 100, 200, 300. Kalau macam ni, daripada sini nak ke sini, kita kena tambah 100. Yang ini ialah pola nombor tertib menaik 100-100. Sebab daripada satu nombor nak ke satu nombor, kita kena tambah 100. Okey, sekarang kita tengok contoh yang ni pula. Ini pula pola nombor tertib menurun. Menurun 77. Maksudnya, daripada satu nombor, nak ke nombor satu lagi, kita kena tolak 7. Tengok ni, 10,017. Nak ke 10,010, kita kena tolak 7. Daripada 10,010, nak ke 10,003, kita kena tolak 7. Daripada 10,003, nak ke 9,996, kita kena tolak 7. Okey, kita tengok soalan ni. Dia suruh tentukan pola nombor ini. Ada nombor 19,540, 19,545, 19,550 dan 19,555.
Kalau kita tengok skala imbas, ni tertib menaik kan? Sebabnya, cuba tengok ni. Ni 40, yang ni 45, yang ni 50, yang ni 55. Makin lama makin menaik. Tapi, ada cara. Macam mana kita nak tahu dia tambah berapa, tambah berapa, tambah berapa? Senang je macam ni. Ambil dua nombor, satu besar, satu kecil. Sama ada ambil yang ni, ataupun ambil dua nombor ni pun boleh. Ataupun satu lagi, ambil dua nombor ni. Tolakkan. Contohnya, cikgu pilih yang pink ni lah. 19,555 tolak 19,550. Kita akan dapat jawapan dia 5. Ni 0, 0, 0, 0. Jadi, pola nombor ni ialah pola nombor menaik 55. Sebab daripada satu nombor ni nak ke nombor ni, kita kena tambah 5. Ke sini tambah 5. Ke sini pun tambah 5. Cara nak cari pola tadi, kena ambil satu nombor kecil, satu nombor besar. Nombor besar tolak nombor kecil. Okey, cikgu tunjuk sekali lagi. Macam mana kita nak tentukan nombor ni dia kena tambah berapa ataupun kena tolak berapa. Contoh macam dalam soalan ni tertib menaik. Kan? Tapi tertib menaik tu tambah berapa? Kamu kena ambil dua nombor yang bersebelahan. Contoh macam dua ni lah bersebelahan. Yang ni besar. Yang ni kecil. Nombor yang besar ni, kamu tolak nombor yang kecil ni, kamu akan dapat pola nombor ni. Dia kena tambah berapa. Okey, tengok ya. 19,545 tolak 19,540. Kita akan dapat 5 juga. Sama macam tadi. Dia kena bersebelahan tau. Kamu tak boleh langkau. Kamu tak boleh ambil yang ni dengan yang ni. Kalau 19,550 tolak 19,540, kamu akan dapat 10. Salahlah jawapan. Sebab pola nombor ni bukannya dia tambah 10 tambah 10. Kita tambah 5 tambah 5. Dapat tak? Sebab nampak ni. 40, 45, 50, 55. Jadi bila dapat soalan macam ni, senang je. Kamu ambil je dua nombor yang bersebelahan. Ni pun boleh. Tolakkan nombor besar, tolak nombor kecil. Nanti kamu akan dapat jawapan.